Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom saudara dan saudari sekalian. Mari kita menaikkan pujian menyenangkan-Mu. Inilah tujuan hidup kita saudara-saudari, menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bantulah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom saudara dan saudari sekalian, puji syukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa sekali lagi pada pagi ini. Tema renungan pada pagi ini ialah jadilah imamat yang mengikuti firman Tuhan. Jadilah imamat yang mengikuti firman Tuhan, diambil dari 1 Petrus bab yang kedua ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10. Diambil dari 1 Petrus bab yang kedua ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan pada pagi ini dari ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10. Oleh itu, buanglah segala kejahatan daripada diri kamu. Janganlah berdusta lagi dan janganlah berpura-pura. Janganlah iri hati dan janganlah fitnah orang. Hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang sentiasa haus akan susu rohani yang murni. Dengan meminumnya, kamu akan membesar dan diselamatkan. Di dalam Alkitab tertulis, kamu sendiri sudah mengalami kebaikan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dia bagaikan batu yang hidup, batu yang dibuang oleh manusia kerana dianggap tidak berguna, tetapi yang dipilih oleh Allah kerana dianggap berharga. Hendaklah kamu datang kepadanya sebagai batu-batu yang hidup. Biarlah kamu digunakan untuk membina rumah Allah yang rohani. Dengan demikian, kamu menjadi imam yang hidup khas untuk Allah dan yang mempersembahkan korban rohani yang berkenan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Hal itu demikian kerana di dalam Alkitab tertulis, aku telah memilih suatu batu berharga yang aku tempatkan di Sion sebagai batu asas, dan sesiapa yang percaya kepadanya tidak akan dikecewakan. Batu ini sangat berharga bagi kamu yang percaya, tetapi bagi orang tidak percaya, batu yang dibuang oleh pembina bangunan telah menjadi batu yang paling utama. Di dalam Alkitab juga tertulis ayat ini, inilah batu yang akan menyebabkan orang tersandung, batu yang akan menyebabkan mereka terjatuh. Mereka tersandung kerana mereka tidak percaya kepada firman itu. Demikianlah kehendak Allah bagi mereka. Tetapi kamu, bangsa yang terpilih, imam-imam yang mengabdikan diri kepada Raja, bangsa yang suci, umat Allah sendiri. Allah memilih kamu untuk mengisytiharkan perbuatannya yang luar biasa. Allah sudah memanggil kamu keluar daripada kegelapan supaya kamu masuk ke dalam cahayanya yang gemilang. Dahulu kamu bukan umat Allah, tetapi sekarang kamu umat Allah. Dahulu kamu tidak mengenal rahmat Allah, tetapi sekarang kamu sudah menerima rahmatnya. Petrus, dia berkata bahawa orang Kristian mesti menyingkirkan diri mereka daripada segala kejahatan dan berdusta, berpura-pura, iri hati dan semua fitnah, dan perlu merindukan susu rohani yang murni dan murni seperti bayi yang baru lahir. Apabila kita melihat di ayat yang ke-1 hingga ayat yang kedua ini bermakna untuk melepaskan diri mereka daripada sebarang halangan untuk kasih kepada Tuhan, untuk kasih kepada dalam persedaran mereka dan bersekutu dan membesar dalam firman Tuhan. Hendaklah mereka seperti bayi yang baru lahir yang terdesak memerlukan susu. Sama hal orang Kristian juga sentiasa menghauskan untuk hidup dalam kebenaran, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di sini Petrus menekankan bahawa orang Kristian mesti membesar dan menyandang gelaran imam kudus dengan datang kepada Yesus. Apabila kita melihat di ayat yang kelima ini, Yesus, dia telah dibuang oleh manusia, tetapi dipilih oleh Allah dan merupakan batu yang paling utama yang berharga bagi gereja baru dan memerlukan imam baru untuk gerejanya. Ayat yang ke-9. Begitu juga kita mesti ingat bahawa kita adalah orang Kristian, adalah umat pilihan Allah,
dan kita adalah seperti imam dan mesti hidup seperti orang yang telah mengalami anugerah Tuhan. Oleh itu, melalui ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10, kita digesah untuk hidup seperti orang yang telah menerima anugerah daripada Tuhan. Mereka yang melakukan perkara yang indah dalam hidup dan mengekalkan misi untuk setia kepada Tuhan sebagai orang yang terpilih tidak akan mempunyai waktu untuk segala sesuatu yang sia-sia, segala sesuatu yang jahat, yang berdusta, yang berpura-pura, iri hati dan semua fitnah. Oleh itu, saudara dan saudari sekalian, marilah kita hidup dalam damai dengan menegakkan misi kita yang diberikan oleh Yesus yang adalah batu yang hidup. Dan inilah satu-satunya cara seorang Kristian boleh hidup, dengan menjadi seorang ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Saudara dan saudari sekalian, apakah yang anda dapat sedari semasa anda melihat bahawa orang Kristian di dalam firman Tuhan pada pagi ini menerima geraran imam yang membuatkan Tuhan dan manusia berdamai, iaitu marilah kita, mari doa kita pada pagi ini, marilah kita sentiasa terus-menerus merenungkan firman Tuhan seperti bayi yang baru lahir dan membesar sebagai imamat yang kudus yang hidup khas hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, pada saya Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan kami terus setia dalam kehidupan kami sebagai pengikut-Mu Tuhan, dan tidak menyimpang ke kiri ke kanan dalam iman dan kepercayaan kami kepada-Mu. Untuk itu Tuhan, kami juga berdoa kiranya kami seperti seorang bayi yang baru lahir sentiasa haus akan susu, begitu juga kami sentiasa haus akan firman-Mu dan hidup dalam kebenaran firman-Mu itu setiap hari Tuhan. Dan bantulah kami untuk sentiasa konsisten dalam mendekati-Mu, dalam menjalinkan hubungan-Mu melalui doa, membaca firman-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin.